وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية نصر نحن ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعمك ونعم الملائكة من قرب وافتح علينا برحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا واحلل من اللسان ولا شيء من سنة لا نفعنا من دورنا سكن. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut kamu akan beberapa keelokan segala yang mati daripada kamu, dan tertahan kamu daripada menyebutkan segala kejahatan mereka itu. Tak baca dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut kamu akan beberapa keelokan yang mati daripada kamu. Sebut kamu ini sunat. Ini sunat. Sebut kamu akan beberapa keelokan segala yang mati daripada kamu. Mana orang-orang kita yang sudah mati itu, kalau kita nak cakap pasal dianya, cakap pasal keelokan yang ada kat dia. Kalau kita nak cakap pasal orang yang sudah mati, jaksa dia, perbuatan dia, pada dia tu dah mati, apa yang dia buat pada masa belum pada mati itu, kalau kita nak cakap pasal dia, maka sebutlah, kalau nak sebut pun tetapi sebut yang jadi elok. Perkara yang elok, perkara keelokan yang ada pada orang yang mati. Jadi maknanya di sini sunat. Kalau nak cakap pasal orang mati itu, maka sebutlah keelokan dia. Itu masuk dalam perbuatan yang disunatkan. Dan tertahan, mana tertegah, pantang. Tertahan kamu daripada menyebutkan segala kejahatan mereka itu, segala yang mati. Jadi maknanya kalau nak sebut pasal, nak cakap pasal orang yang mati itu, jangan sebutlah haram, maknanya jangan sebut, maknanya haram menyebutkan perkara-perkara yang kejahatan yang tak baik bagi si mati, orang yang sudah mati. Takutnya masuk dalam mengupat. Apabila masuk dalam mengupat kepada orang yang mati, mengupat kepada orang mati ni susah. Susah macam mana? Sebab kita nak minta maaf daripada dia tu dah tak boleh. Kita nak minta maaf daripada dia tu tak boleh. Kalau mengupat kepada orang yang hidup tu pun haram juga. Haram juga, sebagaimana mengupat kepada orang mati pun haram juga, tetapi lebih beratnya mengupat kepada orang yang mati. Sebab dah tak ada jalan kita nak minta maaf kepada dia tu, dah tidak ada jalan. Begitu. Sebab tu jadi maknanya tertahan daripada menyebutkan kejahatan orang mati itu adalah wajib. Maknanya menyebutkan perkara keelokan bagi orang yang mati itu adalah hukumnya sunat. Begitulah.
Dan diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia uh, ada jatuh tu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebeda ia rasanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda ia nak gitu ya, sebeda ia sabda ia. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ia, adakah ketahui kamu, ini Nabi tanya kepada sahabat, adakah ketahui kamu apa mengupat, Nabi tanya kepada sahabatnya, adakah kamu tahu apakah mengupat itu? Jadi mana kamu tahu ke tidak mengupat pada makna syarak tu apa dia? Mengupat yang diharam, mengupat yang makna syarak, yang diharamkan itu kenapa apa benda, kenapa apa dia? Jadi Nabi tanya dulu. Pada ni satu cara. Satu cara Nabi dia guna apabila dia nak menyampai kepada satu-satu perkara tu, setengah daripada cara dia buat tanya dulu. Padahalnya kalau kita kiranya kalau nak cerita terus pun apa salahnya? Mengupatnya begini, tapi dia tanya dulu. Ini satu taktik dia. Satunya apa dia nak tarikkan perhentian orang kepada dia. Apabila dia nak cerita tu, orang nak tahu, orang itu perhatilah kepada perkataan dia. Lagi pulanya itulah. Jadi salah satu daripadanya ialah nak tarikkan perhentian orang kepada perkataan dia. Nak bagi orang fokus kepada apa yang dia nak cerita. Lalu tu dia buat tanya dulu. Sembah sahabat radhiyallahu anhum, maka sahabat pun bersembah jawab, Allah dan Rasulnya, Rasulullah terlebih mengetahui. Jadi sahabat pun jawab katanya, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Terlebih mengetahui, yakni yang mengetahui dengan makna mengupat itu. Allah dan Rasulnya yang mengetahui dengan makna mengupat itu. Maknanya begitu. Allah dan Rasulnya yang mengetahui akan makna mengupat itu. Kami tak tahu. Ni adab sebelah balik sahabat. Sebelah balik sahabat tu, ni adab sebelah balik sahabat, dia jawab begitunya, katanya kami tak tahu, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul itulah yang tahu, kami tak tahu. Maka nak sekarangnya nak bagi Nabi tolong bagi tahu kepada mereka. Itu beradab. Maknanya jawapan sahabat katanya Allah dan Rasul yang mengetahui dengan mana mengupat tadi itu beradab. Satunya beradab daripada sahabat kepada Nabi. Yang keduanya, dia tak jawab benda yang dia tak tahu. Itu dua perkara. Dan kita boleh ambil di sini dengan jawapan sahabat kata Allah dan Rasulnya yang mengetahui makna mengupat itu. Satunya kita tahu kata ini beradab. Beradab, kita tak tunjuk kepandaian kita, kebolehan kita di depan orang yang lebih pada kita.
Kita tak tunjuk kehebatan kita di depan orang yang lebih hebat pada kita. Tak tunjuk. Dah. Lagi pulanya, satu perkara lagi, apabila kita tak tahu dengan suatu perkara, kalau orang tanya kita tak tahu, kita jawab kata tak tahu. Senang. Jangan katanya tak tahu tapi nak jawab juga betul tak betul tu, dia ikut terasa dia nak katalah, ikut datang dalam fikiran, ikut nampak dalam fikiran dianya nak jawab macam mana dia jawab dengan agak-agaknya. Itu jangannya begitu. Nah, tak tahu jawab tak tahu, walaupun kita ni di orang panggil ustaz, panggil babo sekalipun, panggil apa sekalipun. Walaupun termasyhur kata kita ni orang ramai tahu katanya kita orang alim sekalipun, kalau kita boleh jawab, jawablah. Kalau tak boleh jawab, tak tahu jawab pun jawab. Kita bagi tahu, ini saya tak tahu nak jawab. Saya tak tahu nak jawab masalah ini. Kena ceritanya begitu. Dan yang tahu kita jawab, tak tahu kita tak tahu kita tak jawab. Yang boleh jawab kita jawab, yang tak boleh, yang tak ada pengetahuan tentang benda ni kita tak jawab. Itu yang kita boleh ambil daripada jawapannya, Allah dan Rasulnya yang terlebih mengetahui, yang mengetahui. Dia bahasa Arabnya Allahu wa Rasuluh a'lamu. Apa tu isim tafdil laisa ala babi. Maknanya Allah dan Rasul lah yang mengetahui. Lebih tak ada nak di mana lebih tak lebih. Tapi maknanya terlebih yang dia tulis tu, tapi maksudnya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Tak boleh kata Allah terlebih mengetahui daripada kita, Rasul lebih mengetahui daripada kita, sebab kita nak menafi katanya. Kalau katanya Allah lebih mengetahui, mana kita tahu juga, Allah pun tahu juga. Padahalnya ilmu kita tidak ada. Sebab asalnya tidak ada, walaupun tahu juga sikit-sikit tu tak bilangan nisbah bagi ilmu Allah dan Rasulnya. Jadi maknanya Allah dan Rasul yang tahu, kita tak tahu. Allah dan Rasul tu tahu, kita tak tahu. Bukan katanya kita tahu juga, dia pun tahu juga, tapi dia tahu lebih banyak pada kita. Bukan begitu. Jadi kita tak tahu, dialah yang tahu. Kita naknya begitu. Maka apabila sahabat tu mengaku kata tak tahu, jadi Allah yang tahu, Rasulnya yang tahu. Maknanya sekarang Rasul lah kena cerita pada mereka tentang makna mengupat itu. Sebenarnya Nabi SAW, Nabi pun jawablah, ceritalah nak cerita ni. Apabila menyebutmu, apabila kamu tersebut menyebutmu akan saudaramu, ni kait saudara, maknanya orang Islam juga. Apabila menyebutmu akan saudaramu dengan barang yang benci ia. Apabila kita ni sebut saudara kita dengan perkara yang dia benci, dengan perkara yang dia tak suka, itu ialah mengupat di situ. Kita sebut, kita panggil ke masalah, kita sebut, kita panggil kat dia, kita kata kat dia ke masalah. Lepas tu perkara yang kita sebut, kita kata, kita panggil tu dia tak suka. Dia tak suka bagi orang kata begini kat dia. Dia tak suka bagi orang panggil begitu kat dia. Dia tak suka orang cakap pasal ni kat dia. Maka itu apabila ada cakapan dengan perkara yang dia tak sukai, maka itu dah jadi mengupat. Dia ada bersama ke, dia tak ada bersama ke, tak ada kira. Tak kira di depan ke, mana dia ada sekali, ada bersama ke, atau dia tu tidak ada bersama dengan kita, maka jangan. Sekiranya kalau dia tidak ada di depan, sekiranya kalau dia dengar kita katanya begitu, dia tak suka, dia tak setuju, maka itu dah mengupat. Jadi maknanya belakang depan tu tak kira lah, di depan ke, di depan muka ke, artinya tak di depan muka pun, kalau sebut benda yang tak disukai olehnya, maka jadi mengupat kepada dia.
maka sungguh tengok apabila menyebutmu akan saudaramu barang yang benci ia saudaramu, maka sungguhnya telah engkau upatkan dia. Maka itu jadi mengupatlah. Maka itu jadi mengupat. Sebab tu ta'rif ambil di sini, ta'rif bagi mengupat tu ialah zikruka akhaka bima yakrah. Zikruka akhaka bima yakrahu. Zikruka sebut engkau. Akhaka akan saudara engkau bima yakrahu dengan perkara yang benci ia. Sebut oleh seorang akan saudara dia, sebut perkara yang dia tak suka disebut. Maka itu tak panggil mengupat. Itu adalah mengupat. Tapi kalau sebut benda yang dia suka, itu tak panggil mengupat lah. Lepas tu benda yang dia tak suka disebut tu ada kat dia, sungguh ada kat dia ke, atau tidak ada kat dia, tak kira. Sebab tu Nabi katanya, tengok cerita lagi, sembah orang. Maknanya orang tu sahabat lah. Sembah orang, yang ni sahabat pun tanya pula. Sembah orang, yang ni sahabat pun tanya pula. Sahabat tanya Nabi. Sebab Nabi jawab katanya, mengupat-mengupat ni apabila kamu sebutkan saudara kamu dengan perkara yang tak disukai, maka itulah jadi engkau mengupat kepada dia. Maka sahabat pun tanya. Sahabat pun tanya, adakah melihat Tuan hamba? Adakah melihat Tuan hamba? Maksud kata adakah melihat Tuan hamba ni, mana khabar olehmu akan kami. Maknanya begitu. Adakah melihat Tuan hamba? Adakah melihat Tuan hamba? Maknanya khabarkanlah akan kami. Khabarlah akan kami, beritahulah kepada kami. Beritahulah kepada kami, khabarlah kepada kami. Itu maknanya begitu. Dia macam kita tanya, kau tak tengok ke? Kau tak tengok ke? Siapa yang datang, yang melitah depan rumah saya tadi? Kau tak tengok ke siapa yang melitah depan rumah saya tadi? Maknanya kita tanya begitu nak bagi engkau ceritalah pada kami siapa yang lalu depan rumah saya tadi. Naknya begitu. Adakah melihat Tuan hamba? Bukan tanya, tengok tak tengok, pernah nampak ke tak pernah nampak, pernah tengok ke tak pernah tengok. Bukan maksud begitu. Mana? Bagi tahulah kepada kami. Khabarlah kepada kami. Jelaskanlah kepada kami. Maknanya begitu. Jikalau, jadi maknanya apa nak kata lah. Apa nak kata kalau begini? Adakah melihat hamba? Kalau bahasa kita, apa nak kata kalau begini? Masuk dalam mengupat ke tidak? Jikalau pada saudara perhamba barang yang perhamba kata itu, jadi sahabat tanya apa nak kata kalau benda yang dia tak suka disebut tu, benda tu ada kat dia. Misalnya kita katanya dia tu memanglah buta. Orang tu dia buta. Lepas tu kita kata si buta, kita panggil si buta kat dia. Kita kata kau ni orang buta. Padahal betul ada buta sungguh kat dia. Maka itukah jadi mengupat lagi ke tak? Sebab benda tu tak bohong pun. Kita panggil si buta. Dia pun tak suka kita panggil si buta kat dia. Padahalnya betul ke tidak kita panggil si buta kat dia? Betul. Tapi dia tak suka. Maka adakah itu jadi mengupat? Itu masalah sahabat nak tanya. Maka Nabi jawab, mana? Jikalau saudara perhamba, ni saudara kami, jikalau ada pada saudara perhamba kami lah. Jikalau ada pada saudara perhamba barang yang perhamba kata itu, seperti dia buta sungguh. Satu kami panggil orang buta, panggil si buta kat dia.
Jawab Nabi, sebenarnya jikalau ada padanya barang yang engkau kata itu, maka sungguhnya engkau telah mengupatkan dia. Maka sungguhnya telah engkau upatkan dia. Nabi jawab katanya, kalau benda tu ada pada kat dia. Contohnya buta tu sungguh. Dia tu sungguh buta. Lepas tu kita panggil si buta kat dia. Maka Nabi jawab katanya, itu dah walaupun benda tu ada kat dia, itu dah jadi mengupat kepada dia. Sebab kita tak ada tilik di sini, dia bukan masalah dusta bohong di sini. Bukan masalah cakap dusta, mengupat ni maknanya kita sebut dengan perkataan yang dia tak suka. Kita kata ke dia dengan perkataan yang dia tak suka. Betul ke? Bohong ke? Nah. Kalau katanya dia orang buta, kita panggil si buta kat dia. Dia marah, dia tak suka, tu dah mengupat. Dan kalau kata dia ni, orang tak buta pun, tapi kita panggil si buta kat dia, dia pun tak suka juga. Maka jadi mengupat. Jadi maknanya dia sebab dia masuk dalam ta'rifnya, dalam ta'rif mana zikruka akhaka bima yakrah. Mengikut dalam hadis tadi maknanya Nabi kata macam mana? Apabila kamu sebutkan saudara kamu dengan perkara yang dia tak suka dan dia benci, maka itu dah jadi mengupat. Itu dah jadi mengupat. Maka di sini walaupun betul lah, kalau tanya bohong ke tidak, tak bohong lah. Tapi nak buat macam mana, dia tak suka, maka jadi mengupat lah. Jadi tilik kepada sebut perkara yang dia tak suka, dah jadi mengupat. Betul salah tak kira. Betul salah tak kira. Di depan di belakang pun tak kira. Sama. Gitu. Itu maknanya maka sungguhnya telah engkau mengupatkan, telah engkau upatkan dia. Jadi masuk dalam kata mengupat dah. Sebab apa dia? Sebab makna mengupat tu sebutkan saudara engkau dengan perkara yang dia tak suka. Ya lah. Betul ke salah, bohong tak bohong, itu tak diaktibarkan dengan betul. Benar tu. Tak tilik dengan tu. Dan jikalau tiada padanya, kalau katanya kita panggil si buta kat dia, padahal dia tak buta pun. Kita panggil dia, kita kata kat dia, si buta, kau ni mata buta. Kita kata kat dia, kita panggil dia begitu, padahal dia tak buta pun, mata dia jelas pada kita lagi dua-dua belah. Maka mengupat juga jadi. Tapi Nabi kata macam mana? Maka sungguhnya engkau telah kata padanya akan dusta. Maka telah engkau kata padanya akan dusta. Maknanya, mana engkau mereka-rekakan perkara yang tidak ada kat dia. Mana kata padanya akan dusta, maknanya benda tak ada pada dia. Kita kata ada pada dia, maknanya kita mendusta, mereka-rekakan di atas dia. Maknanya iftara alaihil kadhib. Kalau bahasa Arab panggil iftara alaihil kadhib. Maknanya engkau buat benda yang tidak ada. Dia tak buta pun, tapi kita pergi kata dia buta, maknanya kita bohong pasal dia. Maka itu maknanya kalau ada, maka berdosa. Kalau tak ada benda tu pun berdosa juga. Sebab masuk dalam katanya sebutkan perkara yang tak disukai. Tapi dia ada masalah, banyak juga masalah yang boleh nak mengupat tu banyak. Ada banyak jugalah masalah tu, maknanya mengupat tu tak diharamkan. Seperti dalam ilmu hadis. Seperti yang di dalam hadis tu, dalam ilmu hadis tu, rawi-rawi hadis tu dia takkan kita nak hukumkan suatu hadis tu hadis sahih ke hadis hasan ke hadis dhaif ke. Itu terhenti di atas kita kenalkan kelakuan rawi-rawi, sifat-sifat bagi orang yang meriwayatkan hadis.
Maka satu-satu hadis tu kalau tengok dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mana-mana kita hadis tu, setiap-tiap rawi hadis sanad-sanad dia tu kena tahu seorang-seorang tu. Kelakuan dia macam mana. Maka hadis, kalau orang yang meriwayatkan hadis tu orang yang kuat ingatan, orang yang ingat kuatan, dan orang yang ingat kuatan lagi pulanya orang yang tak fasik, orang yang adil, maka hadis tu memang jadi sahih, jadi hasan. Dan hadis tu jadi hasan, jadi sahih. Jadi sahih tu kalau ingat itu apa simpanan hadis dia, simpan mana kuat ingatan, mana simpanan hadis dia nya, simpan kat surat, kat tulisan ke, kat buku ke, simpanan dalam dada ke. Kalau simpanan dia tu kuat, sangat kuat, maka jadi sahih. Dan lagi pulanya dia ni orang yang adil, bukan orang fasik. Maka hadis tu hadis sahih. Tetapi kalau dia simpanan hadis dia tak ke simpanan dalam dada ke, simpanan dalam buku ke, tapi kita kalau nak tanya dia tu masuk dalam kuat jugalah, tapi bukan sangat kuat. Dan ingatan dia tu maknanya catatan hafalan dia, catat simpanan hadis dia tu tak tersalah sama sekali. Sebab dia dihafal, dia tulis, dia hafal, dia tulis, tetapi bukan sangat, bukan sangat. Itu duk peringkat hasan. Tapi nak kata terlupa taklah dia. Nak kata hilang simpanan hadis dia tu taklah. Maka itu hasan. Maka sekiranya kalau orang yang meriwayatkan hadis tu banyak terlupa, banyak terlupakan hadis, artinya orang yang tidak adil, maka hadis tu hadis dhaif. Maka hadis tu hadis dhaif. Maka nak tahu kata sifat rawi seorang-seorang ni, nak jadi hadis hasan, hadis sahih atau nak jadi hadis dhaif, maka tak dapat tidak kena kenalkan sifat bagi rawi hadis. Maka apabila kenalkan rawi hadis, maka setengah rawi hadis tu orang yang kurang ingatan. Kena cerita, yang ni, orang ni ingatan dia kurang ni. Hafalan dia tu kurang ni. Kena itu. Orang ni kurang adil ni. Kita jadi mana boleh juga nak mengupak untuk nak bagi tahu, sebab hadis ni kalau sahih hasan boleh buat berdalil, boleh buat hujah, boleh buat amal dengan dia. Kalau dhaif tak boleh berhujah dengan dia. Lalu tu boleh kita nak sebut keaiban bagi rawi untuk nak tahu kata hadis tu dhaif ke hadis hasan sahih. Walaupun tak membawa kepada kena kata dia ni orang kurang ingatan, orang ni orang kurang adil, artinya orang ni banyak terlupa, maka benda yang tak disukai semua ni, kalau kiranya kalau lain pada medan dia jadi mengupatlah. Tapi dibolehkan. Begitu juga apabila nak orang nak dapat menantu kan. Nak dapat menantu ke, maka dia tanya kita, kau kawan baik ke dengan orang ni? Dia nak jadi menantu saya. Kau kita pun jawab, baik. Kawan baik, tanya macam mana dia? Kita pun kena cakap betul-betul tu, jangan bohong. Kalau dia tak solat, kita pun kena cerita, orang ni tak solat. Puasa pun tak puasa. Suka menipu orang, kena cerita. Jadi kalau sebut kata kalau lain pada medan tu nya, kalau lain pada orang nak tanya, nak kenal tu pasal nak jadi menantu tu, tak boleh nak kata begitu, sebab dia tak suka. Dia kata dia tak solat, tak puasa, suka menipu orang tu, dia tak suka. Tapi dia bolehkan. Begitu juga macam kita tu kalau orang tanya, begitu juga kita nak tolong jaga orang daripada orang penipu misalnya. Misalnya kita katanya ada kawan kita tu dia nak berkongsi buka syarikat dengan seorang ni. Maka kita kenal orang ni seorang penipu. Kita kena bagi tahu kat kawan, kau nak berniaga dengan dia ni, hati-hatilah sikit. Sebab dia ni termasyhur dengan penipu orang. Jadi mengupaklah tu. Tetapi dibolehkan kerana maslahat. Lepas tu banyak lagi. Sekiranya kalau ada hajat tu tak mengapa. Begitulah.
maka kembali kita kepada masalah kita, dan daripada ni diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi. Apa sabdaan Nabi? Malam ni ceritaan Nabi. Nabi cerita. Ni perkataan Nabi lah ni. Malam, yakni pada malam. Malam, yakni pada malam diisrakan dengan daku. Malam Isra' Mi'raj je lah. Pada malam, yakni pada malam diisra' dengan daku kepada langit. Nabi cerita benda yang dia nampak pada malam tu. Lalu ku atas satu kaum. Lalu atas satu kaum tu maknanya Nabi lalu ada nampak satu kaum. Macam kita ni lalu atas kaum ni bukan lalu atas rumahnya begitu. Ni macam kita duduk di depan rumah kita. Rumah kita tu tepi jalan besar, jalan raya masalah. Maka kita duduk di depan rumah, ada orang lalu kat jalan, lalu di depan rumah kita. Maka dia kata dia lalu atas kita. Bukan katanya dia di bawah, kaum ni di bawah, Nabi lalu atas. Bukan begitu, macam kita naik kapal. Bukan kita naik macam kita naik kapal terbang tu, lalu atas bumbung rumah engkau. Bukan begitulah. Mana lalu ku dengan satu kaum. Lalu dengan satu kaum. Maknanya macam kita duduk di depan rumah kita. Lepas tu ada orang lalu di depan rumah kita dengan motor ke, dengan berjalan ke, dengan kereta ke. Maka dia boleh cakap tadi saya lalu dengan engkau di depan rumah. Bukan katanya dia lalu, kita pun lalu bersama dengan dia, bukan. Ni maknanya dengan tu kalau dalam kaedah nahwu dia kata bolil ilsa. Dengan maknanya mudah katanya Nabi lalu di depan satu kaum. Ketika dalam masa perjalanan tu lalu dengan satu kaum, lalu dengan masjid, mana saya lalu depan masjid. Lalu dengan masjid, mana kita lalu jalan, kat tengah jalan tu ada jumpa masjid. Tapi kita tak singgah pun, tapi tengoklah masjid. Jadi maknanya Nabi ada tengok kepada satu kaum. Nabi ada tengok, ada nampak kepada satu kaum pada masa Nabi berjalan. Berjalan Isra'. Memanglah macam kita lalu jalan ke mana-mana tu. Lalu satu kampung, keluar satu kampung kan. Lalu masuk ke kampung ni, boleh nampak macam-macam. Orang kampung ni buat apa, orang ni kampung ni buat apa. Orang rumah ni, lalu depan rumah ni, boleh tahu orang rumah ni ada orang ke di depan rumah dia ke, tak ada orang ke. Maka nak cerita katanya, adalah satu kaum. Lepas tu Nabi lalu, Nabi ada tengok. Begitulah. Tapi kaum ni bukan orang sungguh ni. Bukan ada betul. Allah Ta'ala bagi nampak kepada Nabi SAW sebagai contoh sahaja. Bukan ada, jangan tanya orang kampung mana, kat Mekah ke kat mana, itu bukan ada betul. Cumanya Allah Ta'ala bagi nampak kepada Nabi kelakuan-kelakuan orang. Nabi kata lalu ku dengan satu kaum yang dipotongkan akan daging daripada lambung mereka itu. Nabi tengok kaum ni pelik. Dipotongkan akan daging daripada lambung mereka itu. Lambung ni sebelah kanan tepi badan, belah kanan sebelah kiri tepi. Dipotong apa dia? Yang dipotongkan daging daripada lambung mereka itu. Kemudian disuapkan mereka itu akan dia suapkan masuk mulut makanlah. Dia akan daging jadi potong daripada lambung.
Kemudian dikatakan selepas pada sudah makan, kemudian selepas pada dimakankan daging tadi, dikatakan ada orang suruh dia pula, ada orang kata pula, diarahkan, dikatakan bagi mereka itu makan olehmu akan barang yang adalah kamu makan daripada daging manusia. Maka orang kata makanlah, makan lagi, makanlah. Bagaimana kamu makan daging manusia pada masa kamu hidup di atas dunia. Jadi maknanya setengah orang tu tengok ada orang tu dia potongkan daging kat lambung, dia makan. Sudah dia makan tu ada orang kata makan pula, makan pula, makan pula. Sebagaimana kamu pada masa hidup dunia kamu ada makan daging saudara kamu, sekarang mau makanlah. Maka Nabi pun tanya kepada Jibril, apa isyarat dengan gambaran itu? Dengan yang nampak tu apa dia? Maka tanyaku, Jibril, siapa mereka itu yang makan daging lambung sendiri? Jawabnya Jibril, mereka itulah umat engkau. Itulah nak kenal satu golongan daripada umat engkau. Al-Hammazun, Al-Lammazun, yakni yang mengupak-ngupakkan sekaliannya. Inilah apa dia? Kaum, mana umat engkau yang mengupakkan orang. Al-Hammazun, Lammazun. Ni apa dia? Wailul likulli humazatil lumazah. Ni ya ni. Wailul likulli al-humazati. Hammazun. Al-lumazah ni. Lammazun. Ya ni. Ni makna tu. Wailul likulli humazatil lumazah. Makna orang mengupak. Hamazah, al-lumazah. Itu maknanya orang sangat mengupak. Mana sama dengan yang wailul likulli al-humazati. Sini dia katanya al-hammazun. Samalah. Lumazah sana, lumazah sini al-lammazun. Sama. Yakni yang mengupak. Jadi kita hadis ni tu sama, dalam cerita ni sama dengan ayat katanya apa dia? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitah. Kita ayat tu dalam surah apa? Al-Hujurat. Apa dia? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitah. Surah apa dia? Al-Hajru ke Al-Hujurat? Surah Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Kalau jemaah boleh buka surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Kalau ada Quran boleh buka surah Al-Hujurat ayat 12. Kita tengok di situ untuk nak sebagai tambahan di atas hadis
sebab hadis ni sebut pasal makan daging, mengupat tu dibanding seperti makan daging. Maka kita tengok pada surah Al-Hujurat ayat 12. Dia katanya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan mengupat oleh setengah kamu akan setengah. Dan jangan mengupat oleh kamu akan setengah kamu akan setengah. Jadi jangan kamu mengupat kepada sama-sama kamu. Sebab mengupat ni adalah perkara yang besar. Sebab tu Allah Ta'ala katanya ayuhibbu, adakah sepatut adakah sepatut suka ayuhibbu, adakah suka seorang kamu an ya'kula lahma akhihi, akan makan daging saudara kamu maitan yang mati. Maka di sininya sama tu yang Allah Ta'ala bagi nampak kepada Nabi Muhammad tentang pasal mengupat tu ialah orang yang makan daging tu. Maka dalam ayat ni pun sama. Dia katanya diumpamakan, dibandingkan masalah mengupat ini ialah dengan makan daging. Dengan makan daging. Jadi mengupat ni dibanding seperti makan daging. Dia satu-satu. Jadi satunya nak cerita kata mengupat ni menyerupaikan dengan makan daging. Mengupat ke orang disepertikan, dibandingkan seperti makan daging. Dibandingkan seperti makan daging. Mana? Kenapa dibandingkan seperti makan daging? Mengupat ke orang ni, mengupat dibandingkan seperti makan daging. Maknanya makan daging. Kita kalau lauk tu daging dengan lauk ikan kering, mana yang kita suka? Daging tu lebih suka kan. Jadi makan daging tu perkara yang makanan yang manusia suka. Biasanya orang sukalah daging ni. Mereka orang pantang tu lain lah. Biasanya makan daging ni orang suka. Macam tu juga mengupat ni perbuatan yang orang suka. Dia apa? Makan daging ni sedap, mengupat ke orang ni sedap. Sama-sama sedap. Sebab tu dibandingkan mengupat seperti makan daging, sama-sama sedap. Kalau orang yang itu sejam 2 jam boleh lagi cakap pasal orang ni. Kalau semayang 5 minit dah rasa berat kan. Kalau mengupat cakap pasal orang ni, mengupat ke orang ni sejam 2 jam tak rasa penat lagi. Tu nak kata nak beritahu katanya itu benda yang sedap. Tapi sedap tu bukan semua sedap tu diizin oleh syarak. Tapi nak cerita kata kenapa dibandingkan mengupat seperti makan daging, sebab sama-sama sedap. Jadi maknanya makan daging tu, mengupat tu seperti makan daging. Satu. Makan daging tu seperti mengupat seperti makan daging. Mengupat seperti makan daging, sama dia seperti pada sedap. Lazah, sedap. Lepas tu daging tu pula. Tadi mengupat dibanding seperti makan daging, disedap. Pada sedapnya. Lepas tu Kena tak katanya makan nasi ke? Jadi sebut daging tu, maka dia biasanya kita ni, orang kita ni kalau dia mengupat, dia sebut apa dia? Keaiban orang. Dia mencacikan orang, sebut keaiban orang. Maka itu adalah marwah dia, maruah. Maka marwah orang tu itu dibanding seperti daging. Saat ni makan daging,
Mengupat seperti makan daging. Lepas tu mengupat tu maknanya apa dia mengupat? Benda yang tak disukai dia sebut. Mana meruah orang lah, Rusia orang lah. Jadi daging. Lepas tu kita mengupat, maknanya kalau mengupat tu mana mengupat sebut perkara yang tak disukai yang ada kat orang lain. Itu maknanya makan daging orang lain. Sebab tu makan daging, sebab tu katanya ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, daging saudara kamu. Nah, makan daging badan saudara kamu. Lepas tu maka makan daging saudara kamu. Maknanya mengupak kat orang tu, maknanya makan daging. Orang tu mengupak kat saudara dia, maknanya dia makan daging saudaranya. Maka sebab kalau sebut ke elok keburukan di kita sendiri tak panggil mengupak kan. Tak panggil mengupak, lagi pulanya tak sedap pun. Tak sedap pun. Dah. Ni mengupak sebut keburukan orang lain. Sebab tu daging badan saudara kamu. Lepas tu apabila sebut di situ, maka Allah Ta'ala sebut pula maitan yang mati. Saudara kamu yang mati. Inilah nak cerita katanya. Dia kalau potongkan daging isi saudara yang hidup, tentu dia terasa sakit. Kalau potong anak makan daging, mestilah kena potong. Potong daging daripada badan orang yang hidup, tentu dia terasa sakit. Tapi kalau potong daging daripada mayat orang yang sudah mati, adakah mayat itu terasa sakit dengan sebab dipotongkan daging daripada badan dia? Tak terasa sakit. Jadi, maknanya di sini nak isyarat katanya, walaupun dia dah mati pun, jangan juga makan daging dia. Walaupun orang mati tak terasa sakit kalau kena potong daging. Ini faham tak apa nak cerita? Yang hadis tadi. Katanya, kalau dia tahu, dia rasa sakit hati kan. Kalau kita kata cakap pasal dia tak elok dia tu depan dia, dia terasa sakit hati. Kalau di depan, kalau dia tidak ada bersama, maka dia tak terasa sakit di hati. Dia tak rasa sedih di hati. Kenapa begitu? Maka kalau dia ada di depan, dia dengar, dia rasa sedih di hati. Dia rasa sakit tercocok di hati. Tapi kalau mengupat, dia tidak ada bersama, maka dia tak terasa sakit di hati. Ala kulli hal, dia ada bersama, dia tak ada bersama, tapi jadi mengupat kesemua. Maka di sini, sebab tu nak cerita katanya, walaupun dia tak terasa sakit sekalipun, dah jadi mengupak juga sekiranya kalau makan daging dia. Maknanya tak boleh nak makan daging dia walaupun dia dah mati. Ni la ya'kula lahma akhi maitan maknanya makan daging dia walaupun dia dah mati sekalipun tak boleh juga. Sebab apa? Walaupun dia tak terasa sakit. Orang mati tak sakit, tak berdarah pun. Orang mati kalau potong tu tak berdarah pun, tak mati, tak sakit pun. Maknanya kalau mengupak tu, kalau dia tak tahu, dia tak terasa sakit kan. Tapi berdosa juga. Apakah lagi kalau mengupak kat dia, dia dengar, dia rasa sakit di hati, rasa tercocok di hati, terselumbar di hati, macam kena cocok selumbar di hati, maka apakah lagi? Nak itu. Sebab tu maknanya, lahma akhi maitan. Begitu. Jadi maknanya, walaupun orang mati tak sakit ketika dipotong daging sekalipun, tak boleh juga nak potong. Begitu jugalah kalau mengupak kepada orang yang tidak ada bersama tu, dalam majlis tu pun mengupak juga walaupun dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun. Kata orang dia mengupak ke dia nak rasa sakit hati ke dengan sebab orang kata begitu ke dia tak terasa.
Itu sebab tu dia bandingkan maitan. Saudara kamu yang mati. Nah. Lagi pulanya, masalah yang mati. Yang mati tak boleh makan. Yang hidup pun tak boleh makan juga. Sebab bangkai manusia ni, badan manusia ni dihormati. Sebab tu dalam kitab fiqh dia katanya, apabila kita ni bersangatan lapar, tapi makanan tidak ada, hanya ada yang ada di depan kita sekarangnya, bangkai lembu yang mati dan orang mati di depan kita. Maka jadi maknanya sekarang tu tak dapat tidak kena makan daging bangkai. Sebab tidak ada makanan, lagi pula kita ni kalau tak makan boleh jadi mati dengan kelaparan. Maka ulama fiqh katanya, maka yang ada di depan sekarangnya daging lembu yang mati tak disembelih bangkai, orang mati ada di depan kita. Maka haram ambil daging manusia makan dengan sebab bangkai lembu ada. Itu nak cerita katanya mayat pun mayat lah, tapi dihormatkan lagi. Nak cerita kata orang Islam dia tak terasa sakit dengan sebab kita kata kat dia pun tak boleh. Apakah lagi dia terasa sakit dengan sebab kita kata kat dia. Nak cerita begitu. Pasal orang Islam ni, kita nak buat menyakiti kepada dia walaupun dia tak terasa sakit. Tengok kalau orang tu kulit dia kebal masalah. Orang kebal, tikam tak masuk. Boleh ke tidak kita nak tikam dia? Tak boleh juga. Walaupun tikam tak masuk dengan sebab dia orang kebal masalah. Tak boleh juga. Nak menyakiti itu tak boleh. Walaupun dia tak terasa sekalipun, itu tak boleh. Sebab tu, kalau setengah-setengah tu dia bakarkan gambar orang kan, nak menghinakan tuan dia. Orang dia tak sakit pun, sebab bukan bakar dia, bakar gambar. Tapi haram ke tidak? Haram. Sebab maknanya kalau dia tengok tu maknanya menghinakan dia menyakiti. Begitulah. Maka kita akhir di situ. Pada katanya, dan sebeda ia Nabi SAW tiada masuk syurga orang mengacum-ngacum. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح لنا فتوح عارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستغفرك ما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Selamat